Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar perkongsian daripada Prof. Dr. Muhammad Syahir Samsi Omar. Um, Dalam sesi Coffee Talk kita pada pagi ini, untuk pengetahuan semua, sebenarnya sesi Coffee Talk ini adalah sesi mingguan yang dilaksanakan oleh Fakulti Informatik dan Komputeran. Pada setiap minggu kami akan menjemput wakil-wakil daripada fakulti serta wakil-wakil daripada luar untuk sharing daripada dari segi research issues and apa saja yang berkaitan dengan penyelidikan ataupun pengetahuan lah. Jadi pada pagi ini Alhamdulillah kita sangat bertuah kerana kita dapat tetamu yang istimewa daripada UTHM. Prof. Dr. Muhammad Syahir merupakan macam saya beritahu tadi TNC UTHM. Prof baru dilantik bermula awal tahun lepas tak silap Prof 2020, awal tahun 2020. Betul-betul. Januari Right 2020. before pandemic. Right before pandemic. Prof Masuk-masuk jeng tu. Prof juga merupakan panel Task Force Maira peringkat kebangsaan. Saya mengenali Prof sejak saya mula-mula terlibat dengan Maira lah. Kalau silap saya way back from 2013, Prof dah join Maira ke Prof? Betul, dah. Dah. Maknanya saya sejak mula-mula join tu Prof dah ada lah. Sampai sekarang Prof masih lagi panel Task Force Maira peringkat kebangsaan. Dan pada waktu yang sama, Prof juga adalah Task Force High COE di KPT. Okay. Betul. Prof, bidang Prof yang sebenarnya adalah bidang Bioinformatics, Computational Biology, Molecular Modelling Prof? Ya, betul. So, Prof sebenarnya hakiki berasal daripada UTM, bekas pengarah RMC UTM. InsyaAllah pada hari ini Prof akan mengupas sedikit isu berkenaan research cluster. Kerana untuk pengetahuan Prof, UNIZA sedang dalam rangka untuk mewujudkan research cluster sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualiti environment research di UNIZA. Research cluster ni bagaimana kita sedia maklum, tak semua universiti yang amalkan research cluster. Even UNIZA sendiri pun kita pernah cuba mengamalkan research cluster, mewujudkan research cluster sebelum ini, kalau tak silap saya tahun 2015-2016 hari tu. Tapi tidak begitu berjaya lah. Jadi kali ini kita decide untuk give it a second chance. Framework yang sedikit berbeza berbanding tahun 2015-2016 hari tu. Jadi kita nak mendapat sedikit nasihat dan panduan lah daripada Prof berkenaan dengan cara terbaik untuk UNIZA melaksanakan research cluster. Untuk pengetahuan Prof juga, UNIZA telah pun memulakan multi-path career. Multi-path career, career pathway, laluan kerjaya Prof. Jadi kami ada laluan kerjaya penyelidikan, ada pengajaran, ada kepimpinan dan juga ada profesional. Namun profesional tu belum run lagi. Buat masa ni kami run 3 barulah tanpa profesional. Jadi laluan kerjaya di UNIZA bukan setakat untuk kenaikan pangkat saja Prof. Tapi ia juga meliputi SKT tahunan. Maknanya SKT tahunan diberikan mengikut laluan kerjaya masing-masing. Bagi pensyarah yang duduk di laluan kerjaya penyelidikan, maka mereka akan kurang mengajar, contact hours sangat rendah minimum, dan mereka diberikan KPI, penerbitan dan grant yang banyak lah. Manakala pensyarah yang di pengajaran sangat minimum untuk research dia. Jadi sedikit berbeza lah. Di universiti lain ada yang laluan pendidikan dia macam 40% research, 40% teaching, 60% research. Tapi di UNIZA ni saya boleh kata lebih kurang 25% teaching, 75% research untuk laluan pendidikan. So dia agak ekstrim sikit Prof. Dia agak fokus kepada pendidikan dan fokus kepada pengajaran. So memang ada banyak pendapat mazhab lah tentang perkara ni kan, tapi maknanya UNIZA starting dengan situasi itulah. Jadi untuk menyokong kami punya laluan kerjaya ni Prof, jadi kami ingin bercadang untuk merancang untuk melaksanakan research cluster ni lah. Kerana
untuk menyokong laluan kerjaya pendidikan especially dan juga laluan-laluan kerjaya yang lain lah, supaya mereka dapat fokus pendidikan, dan bagi laluan kerjaya lain walaupun mereka tak fokus pendidikan tapi tetap ada output dengan bantuan dan kerjasama dengan laluan kerjaya pendidikan juga. Jadi tanpa berlengah masa lah, saya jemput Prof untuk buat sedikit sharing. Masa diberikan lebih kurang maksimum 1 jam boleh Prof. Sesi kita ni sejam setengah. So maksimum sejam setengah. Kalau Prof nak ambil masa untuk 1 jam bagi taklimat bercerita pun tak apa, ataupun kita nak lebihkan kepada question and answer pun tak apa. I'm sure banyak soalan pada hari ini insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Prof. InsyaAllah Dr. Imi akan share slide. Okay. Alright, Dr. Imi. Okay, ni boleh buat dia view full screen ni. View screen lah. Okay, terima kasih Dr. Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lama dah, kita memang kenal lama dah. Saya dengan Dr. Tengku ni, saya mula-mula tak tahu dia Engku. Saya tahu dia orang panggil Dr. Fazli kan. Ustaz Fazli pun mula-mula tu orang panggil. Jadi itulah pengalaman kita lama, dan saya ucapkan terima kasih lah kepada Profesor Madya Dr. Engku Fazli kerana menjemput saya untuk bagi talk ni. Kita santai je lah pagi-pagi ni . So kalau ada yang tengah buat kopi belum minum tu silakan. Saya pun kopi masing-masing. Dapat disediakan di pantry masing-masing. Jadi silakan. Okay, untuk bercakap pasal research cluster and how to win dan sebagainya kan. Kita lihat bahawasanya benda ni satu benda bukan asing tau. Benda asing. Kita straight to the point lah. Dia bukan benda asing. Dia memang lama lagi . Okay, dah wujud ni di Malaysia ni baru-baru ni je. Mula-mula kalau ikut sejarah yang saya faham lah, saya ingat dia dipelopori oleh USM dulu. USM dengan Planta, kalau tak silap saya lah, Planta, dia panggil Planta. Jadi lepas tu ada universiti lain pun ikut, macam contoh UTM dia buat Research Alliance dan sebagainya. Okay, alright, next slide please. Okay, so bagi orang sains lah, dan juga orang bukan sains pun, people, orang ni dia bercakap tu. So bila kita apa-apa pun kita memang nature kita untuk kita share. Kita discuss. Even dalam Islam pun kita semayang jemaah, bergerak dalam satu kelompok, jangan berjalan seorang-seorang. Kan, kita pun ukhuwah, berkumpul di masjid-masjid. Kita pun ada tabligh pun satu grup. So memang dah fitrah manusia ni untuk kita bersama lah, bergerak bersama sebagai satu grup. Dalam grup ni juga kalau kita lihat kepada, kita nak extrapolate, kita nak extend kepada research group atau research cluster ni, dia memang satu benda yang memang natural. Dia sebenarnya natural, dan benda ni telah dilakukan di mana-mana lah, di luar negara. Dia ada pelbagai level. Kalau kita ambil peringkat atas tu di mana dia buat cross faculty, kalau kita tengok di USM, dia ada Planta, UTM, dia ada Research Alliance tu merentasi fakulti. Kalau di peringkat bawah pula, kalau research group ni kita boleh katakan dia ada pelbagai nama lah. Ada panggil research group, ada panggil focus group, ada panggil special interest group, SIG, FG, RG. So hakikatnya dia bersama kelompok grup yang kita panggil intention yang sama, bidang yang sama, membolehkan komunikasi itu berlaku. Okay, alright. So we are actually doing what we naturally do lah. Memang kita buat. Memang kita akan bersama, kita duduk bersembang. Cuma sembang kita ni sembang mengenai akademik, sembang mengenai ilmu, sembang mengenai eksperimen, pengetahuan. Okay, next. Jadi advantages ni actually banyak. Kalau kita nak pergi kepada advantages dia, memang kalau tengok literature, saya share satu je lah. Satu je. Ini 2006 punya literature kan. Dia bila kita buat Planta, bila kita buat research group, dia ada that bridging lah. That bridging
akan berlaku. Communication tu akan berlaku, sharing tu akan berlaku, dan juga kita lihat dia ada that common understanding lah. Common understanding, kita tahu contohnya kalau satu grup tu buat satu benda yang mungkin kita tak terlintas kalau kita tak wujudkan this platform. So kalau katalah kita buat satu pelantar ataupun alliance yang merentasi fakulti, okay, kita membolehkan orang daripada pelbagai fakulti yang multidisciplinary tu dia bercakap lah. Dia bertemu, dia bercakap. Dia ada platform yang sama. Kalau tidak, ada yang memang mungkin tidak ada peluang langsung untuk berinteraksi. So kita bridge common ground dengan memberikan satu peluang interaksi. Itu point dia. Dan juga untuk open the communication channel lah, knowledge sharing dan sebagainya. Teori ni diambil dengan serius, sehingga kan kalau kita cari projek-projek macam projek Catapult UK, di mana dia panggil proximity between actors. Antara research group dengan industri tu disatukan, dirapatkan, diakrabkan dengan meletakkan di bawah satu center, di bawah satu pusat, di bawah satu physical layout. You ada research group, di situ jugalah research group itu, dia ada juga focus group, dia ada juga dia punya bangunan, dan dalam bangunan tu juga ada wakil industri, ada innovation ICC, ada RMC. Okay. Jadi dia set upkan contohnya center-center of industri di dalam kampus. Okay, dengan membuka peluang kepada industri masuk. Kita ada macam-macam, kita ada MTDC, kita ada center of industry, kita ada pelbagai konsep di mana physical proximity itu bukan dihapuskan tapi dirapatkan. Jadi itu adalah aspek utama kenapa kita wujudkan pelantar ni, kenapa kita wujudkan grup, kenapa kita bergerak bersama, because kita nakkan hubungan komunikasi itu terbuka dengan salah satu faktornya adalah satu faktor fizikal, faktor kebersamaan. Jadi benda ni diambil serius sekali oleh universiti luar negara sehingga mereka melaksanakan program-program seperti Catapult di UK yang meletakkan hubungan antara different research group, different industry dengan researcher di dalam satu penempatan fizikal. Supaya salah satu teorinya, bila berjumpa secara tidak formal, dia menggalakkan perhubungan. Jadi kebanyakan kalau kita tengok, kebanyakannya kolaborasi ni berlaku dalam situasi-situasi yang tidak formal lah. Contohnya kita kolaborasi biasanya kita pergi conference, kita berjumpa dengan orang, kita pergi luar negara, kita berjumpa dengan pembentang-pembentang kertas kerja lain yang mungkin mempunyai minat terhadap kita atau kita terhadap dia, dan kita berhubung sambil minum kopi, teh. Sebab tu conference, seminar, wacana-wacana ni subuh sebelum COVID itu. And then dia punya peluang untuk kita mengenali lah. Kita mungkin jumpa di internet, kita mungkin jumpa online. Tapi kita juga boleh memangkinkan hubungan itu dengan kita berjumpa secara fizikal. Okay, itu fitrah lumrah dia. And then bila kita balik ke institusi kita, platform, cluster dan sebagainya itu, alliance tu sebenarnya diwujudkan supaya orang yang berbeza fakulti mungkin boleh berinteraksi. Yang mempunyai satu platform yang kita boleh share, especially sekarang dalam keadaan kita multidisciplinary. Kebanyakannya mungkin kita bercakap tentang sains nanoteknologi, tapi tentang ekonomi nanoteknologi, tentang human resource berkaitan teknologi, tentang pedagogi tentang nanoteknologi. Itu semua ada cross multidisciplinary yang perlu dilaksanakan, perlu digalakkan dengan mewujudkan platform lah. Okay, next. So ini satu paper yang saya tulis iaitu kita lihat di sini satu data di mana dia melihat trend produktiviti penyelidikan air. Penyelidikan air antara tahun 1964 hingga 2012. Jadi saya buat study dengan student saya, dengan RO saya, Chu Tiong Han dan juga Profesor Bagi Yusof. Jadi kita lihat sini, saya ambil satu contoh saja. Okay. Di sini kita melihat daripada UPM, USM, UM, UKM, UTM, UM, UiTM dan UMT. Inilah top-top universiti yang mempunyai penyelidikan air. Yang tersohor lah. Senang cerita, mereka ada paper, mereka decide. Semua ni adalah penerbitan-penerbitan mereka. Dan daripada penerbitan mereka tu, kita mengenal pasti bahawa contohnya di UPM ada 50 kelompok penyelidik yang melakukan penyelidikan berkaitan air di UPM. Contoh di USM ada 42, UTM ada 46.
UKM ada 45, UM ada 51. So ada 51 kelompok penyelidikan yang berkaitan air. Mungkin kualiti air, mungkin pollution, pencemaran air, mungkin pembekalan air, mungkin air, penapisan air. Mungkin apa saja berkaitan air, bekalan air, sungai mungkin. Jadi apa saja berkaitan dengan bekalan air tentang air di Malaysia ini sepanjang tahun 1964 hingga ke 2012. Okey, berapa tahun tu dekat 50 tahun dia ada di institusi itu. Jadi bila kita tengok dalam institusi sendiri, kita lihat betapa kadang-kadang tu kenapa kita perlukan kluster. Kenapa kita perlukan pelantar, tepuk lain dan sebagainya. Kita lihat di sini contoh UM. UM ada 51 komuniti. Komuniti dalam tu mungkin kelompok researcher. Komuniti ni ditakriskan dengan staff-staff yang bersama menulis satu paper. Jadi ada banyak co-authorship paper. So co-authorship paper ni yang ada dia akan mewujudkan satu kelompok, satu komuniti. Jadi walaupun ada 51 komuniti di UM menyelidik tentang air, hanya 6 saja. 6 kelompok antara 51 sini berinteraksi antara mereka. Jadi dalam research ni kita lihat bahawa UM dia suka untuk bekerjasama dengan orang luar. Paper dia co-author dengan Jepun, dengan US, memang hebat. Kita tahu UM, kita tahu ranking top universiti dekat Malaysia. Tapi kita lihat di situ kelemahan di situ dia tidak bercakap antara mereka di dalam kelompok yang 51 itu. Tapi kalau kita tengok UPM, dia ada 50 kelompok dan dia ada 15 interaksi. Kita lihat dia UMT, ada 17 dengan 6 interaksi. Kita lihat juga UiTM, yang mana ada 49 komuniti tapi hanya 3. Tapi kita ada faktor lain. UiTM ni mungkin dia pelbagai kampus. Kampus itu dipisahkan dengan jarak geografi yang cukup luas. Anda kena ingat, data-data ni adalah antara 1964 hingga 2012, di mana mungkin pada masa ini keboleh kerjasama itu kurang disebabkan zaman ni belum ada internet yang luas, belum ada citation, belum ada Scopus dan sebagainya. Tapi kita lihat sepanjang tahun itu, sepanjang 51 di UM masih tidak mempunyai rangkaian kerjasama yang kuat lah. Okay. So kita lihat juga UTM di situ. So kalau kita tengok di belah kiri tu, itu adalah rangkaian semua universiti-universiti di Malaysia. Kita nampak universiti A dengan B, B dengan E, E dengan F. So kita boleh nampak networking siapa banyak bekerjasama dengan siapa lah. So kita gunakan ini untuk melihat contohnya bidang-bidang apa yang belum kita selidiki, siapa pensyarah-pensyarah yang tersohor, penyelidik yang tersohor, siapa adalah rakan kerjasama kita. So kita gunakan data-data seperti ini untuk membantu pengurusan pendidikan di universiti awam. Jadi kita lihat di sini bahawa mungkin UM boleh mengatakan inilah rahsia kami. Inilah rahsia kami top ranking 2. Kami tak bercakap antara kami. Kami bercakap dengan orang luar saja. Mungkin. Tapi kita tidak tahu because data ini hanya mempersembahkan hubung kait penulisan di antara kluster-kluster pendidikan air. So sama ada kita lihat dia adalah satu strategi kepada UM untuk menjadi ranking utama, itu kita kena buat kajian lain lah. Kita kena sahihkan. Tapi kita boleh interpret data dengan berbagai cara. Tapi kita lihat juga di sini bahawa kelemahan-kelemahan antara ini adalah kurang ni interaksi. Jadi dengan adanya pelantar ini diharapkan dapat mewujudkan interaksi lah. So kita juga kena lihat ini adalah historical study. Bila bercakap tentang citation, bercakap tentang Scopus, bercakap tentang publication, bibliografi, dia melihat ke belakang. Dia adalah satu proses di mana it is legacy nature. Okay, it's a retrospective nature. So moving forward, mungkin kita perlukan feedback lah, insight daripada data macam ni. Alright, next. So barrier and risk yang kita ada kalau contoh dalam pengujadan kluster dan sebagainya, ataupun kita ambil sebagai kecil lagi. Biasalah office politics tu normal, itu kita tak boleh lari. Dalam apa saja pun lah kita sebutlah. Dalam sejarah manusia memang office politics ni mungkin skala dia besar, politik negara, politik pejabat, even politik antara keluarga yang besar, politik adik-beradik. So politik ni memang wujud. So once kita nak gerakkan benda ni, kita akan tempuhi lebih ramai dan juga lebih banyak halangan-halangan lah. Itu barrier dia. So dia akan ada vested interest, dia akan ada orang yang akan bertahan, dia akan cuba kekalkan status quo. Okay. Lepas tu barrier yang satu lagi yang saya nak highlight di sini adalah
bila bercakap dengan staf akademik, setiap perbualan itu, setiap conversation itu, setiap luahan ataupun setiap saranan itu, dia seperti Viva. Sebab kena ingat kebanyakan akademik, ahli akademik di Malaysia ni tidak pernah bekerja di luar, tidak pernah di luar, kebanyakannya. Mereka datang daripada degree, master dan mungkin terus PhD. Mungkin ada beberapa yang memang ada pengalaman industri di luar tapi dia adalah seorang kelompok minoriti lah. Jadi bila kita lihat every conversation Viva ni dalam untuk menggerakkan pelantar ataupun menggerakkan kluster atau menggerakkan ni, pensyarah-pensyarah ni akan mempersoalkan apa saja kita berbincang, kita buka communication, dia akan persoalkan setiap perbualan tu macam Viva. Kalau bercakap tu dia tak nak kalah sebab pensyarah yang tidak pernah bekerja di luar, dia kadang-kadang dia belajar untuk menang. Belajar untuk menang. Dia menang dengan publish, dia menang dengan Viva. Sebab kalau Viva dia kalah, dia tak jadi PhD holder lah. Viva dia kena menang. Anyway, kena menang. Open close quote menang. Jadi mentaliti tu kadang-kadang terbawa-bawa hingga setiap kali dia bercakap, dia bermesyuarat, dia sebagainya, dia defensif. Seolah-olah dia Viva. Jadi kalau dia bertanya soalan tu, seolah-olah sama dia Viva atau dia examiner. Kalau kita bagi idea, dia akan tanya soalan macam, okey awak cerita dengan saya, apa, kenapa dan sebagainya. Macam Viva pula. Sama ada dia defend sebagai dia seorang yang kena Viva ataupun dia tanya soalan macam dia memberi Viva. Kalau ada idea dan sebagainya untuk kita bentangkan, okey kita ada mungkin konsep ni, kita nak study, kita nak bawa ni kepada agensi dan sebagainya. Kenapa kita kena buat tu? Apa ni? Kena bagilah hujah-hujah. Dia jadi penat. Lepas tu mentalitinya, kita belum ada budaya yang matang lagi yang membolehkan kita terima ni sebagai a long game lah. Dia just zero sum game. Sama ada aku menang atau kau menang. Dia bukannya sama-sama menang. Jadi kalau bercakap tu nak menang je. So bila nak macam tu, itu adalah barrier untuk kita wujudkan kluster dan sebagainya. Because kita nak orang bercakap bersama ni. Kebanyakan ni kalau kita tengok di barat, dia ada coffee talk ke dia apa, ada sesi-sesi yang exchange. Kebanyakan ni penyidik dia sudah matang. Orang-orang di barat, mostly dia dah lalu proses of postdoc. Postdoc bertahun-tahun dulu, lepas dapat postdoc, dah ada pengalaman, dah ada associate professor, baru jadi tenured professor. Jadi dalam proses tu dia memberi seolah-olah satu tapisan di mana mereka yang tinggal dalam akademia itu yang betul-betul memang ready untuk akademia, yang boleh terima idea-idea yang matang lah. Jadi kita dalam proses itu, Malaysia dalam proses itu kita terpaksa tepuhilah. Itu cabaran yang kita harung bersama. Tapi hakikatnya itu, kita masih belajar dalam untuk mematangkan diri. Jadi dalam proses kematangan ni, halangan-halangan untuk mewujudkannya adalah nanti dia tak nak kalah. Bila tak nak kalah, dia tak nak bercakap. Bila tak nak bercakap, gagallah konsep kluster itu, gagallah konsep grup itu, gagallah konsep kebersamaan, peer itu. Okey. Yang kedua, yang ketiga adalah personality cult lah. Personality cult ni macam dia seorang profesor, dia hebat, dia ambil staff dia, orang semua kau tahu lah, saya cerita ikut cakap dia, dia hebat, dia tidak boleh salah laku, dia maksum. Jadi di bawah seorang personality ni, dia secara gravity-nya dia menarik orang-orang lain, mungkin yang sama-sama satu mentality dengan dia, juga menarik pelajar-pelajar bawah dia, pelajar dia jadi pensyarah jadi associate, semua bawah dia. Jadi dia macam satu ikon yang everybody dia macam satu satu solar system dia matahari di tengah, jadi orang semua pivot gravitate keliling dia. Jadi dia memberikan satu efek yang tidak baik di mana siapa saja yang join research group itu akan terima kata bos dia saja. Selagi mana bos dia tak pencet, di situlah bos dia tetap bos sampai bila-bila. Jadi dia kadang-kadang dia membungkamkan idea baru, dia menghalang daripada inovasi, mungkin dia menghalang grup itu sendiri bercakap dengan grup lain. Contohnya kalau Profesor A dia bawah satu grup ni, ada berseteru dengan Profesor B di grup lain ataupun di universiti lain. Jadi anak-anak buah dia mana mungkin akan bekerjasama dengan ahli-ahli daripada grup itu. Jadi dia terpaksa bungkam lah, terpaksa diam, terpaksa terhalang. Jadi itu adalah satu risiko yang kita kena ambil tahu dan juga kena peka. Kalau kita identify benda tu, kita boleh mungkin letak step-step tertentu lah untuk pastikan benda ni. Kita kena cakna kepada benda ni. Dan juga bila akan menunjukkan communication breakdown ni, dia akan gagal lah kita punya hasrat kita. Lepas tu dia akan wujudkan juga silo mentality, your team versus my team yang saya sebut tadi. Dia akan berseteru, dia tidak ada konsep ilmu itu untuk dikongsi bersama.
Lepas tu yang risiko terakhir adalah risiko kita panggil citation syndicate. Bila kita wujudkan cluster, wujudkan focus group, dia ada risiko di mana mungkin dia citasi tu aku cite kau cite aku, okey aku cite kau cite tulis paper 7 kali, 7 paper kau cite aku, jadi aku dapat 7 citation. So benda ni mungkin berlaku. Jadi kita adalah risiko-risiko yang kita kena kena cakna supaya kita elakkan pesyarah kita terjerumus dalam tu, because tarikan kepada H-index, citation yang tinggi dan sebagainya, dia merupakan satu daya tarik yang kuat lah untuk naikkan pangkat dan sebagainya. Kita tak nafikan benda tu, tapi kita kena put step lah into tu. Okay, next. So, saya rasa dah habis dah soalan saja. Saya lebih suka kalau kita berbincang pagi-pagi ni sambil kopi ni kita bincang. Jadi kalau ada apa soalan, saya serah pada doktor lah, PM Dr. Engku untuk moderate. Itu saja dari saya. Selepas ni ada next slide ni ada dia punya sources kat sini. So silakan lah kalau nak membaca dengan lebih lanjut. Topik ni cukup luas. Jadi saya rasa cukup setakat ini yang kita buka kepada ni lah perbincangan santai-santai. Silakan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. So, sesi pagi ni insyaAllah kita lebih pada bersoal jawab lah. Dari hati ke hati, insyaAllah. Yep. Saya mula dululah, Prof. Dengan poin terakhir, Prof, tadi. Citation syndicate. Citation syndicate. Macam mana benda tu boleh jadi negatif, Prof? Sebab, yelah, universiti baru macam Uniza ni memang kami buat syndicate lah. Sebab kalau kami tak cite, kawan-kawan kami siapa lagi nak cite? even universiti sendiri pun ada buat polisi sikit lah kan. Untuk claim grant pun kena cite paper-paper dalam Uniza juga. Untuk sama-sama bantu citation H-index universiti lah. So boleh tak Prof explain dia punya negative impact dia? Okay, alright. Terima kasih. Soalan panas ni. Dia start dia panas-panas terus. Keluar. It's okay. So, yes, there is a fine line lah between kalau kita kata kita dah cross over kepada satu syndicate tu. Syndicate ni dia memang satu proses terancang. Dengan niat untuk menipu lah senang cerita. Okay. Kalau ada setengah jurnal kita perasan, setengah jurnal pun kalau kita tengok predatory journal dan sebagainya, salah satu kriteria daripada predatory journal adalah editor tu, kelompok-kelompok jurnal itu meminta penulis cite paper dalam jurnal itu untuk meningkatkan H-index jurnal itu, meningkatkan dia punya citation lah, scoring dia sama ada untuk kuartal dan sebagainya. So what we want is a natural punya citation lah, natural citation. Yang sedikit ni bila dia unnatural. Contohnya ada satu universiti, pengalaman saya lama dah buat benda ni, daripada 2012 lagi buat Maira ni. Kita lihat ada orang boleh naik H-index sampai 10 point dalam masa setahun. Jadi kita nampak situ adalah satu yang luar biasa, luar tabi'i lah kita panggil luar tabi'i. Jadi saya tak nafikan memang ada setengah universiti, even ada setengah research group meminta kita cite, kawan-kawan meminta kita cite. Tapi seharusnya kita letak satu had. Di mana kalau kita nak laksanakan pun pastikan betul-betul paper itu berkaitan. Pastikan betul-betul paper itu dia ada hubung kait lah. Jadi sebab kita ingat kita adalah satu penyelesaian ilmiah di mana rujukan citation kita merujuk kepada satu sumber yang lebih authority daripada kita, sebab itu kita cite dia. Jadi sila cite sebaik mungkin betul-betul yang authoritative yang memang selayaknya masuk lah. Dia yang berlaku satu, dia ada niat tak baik ni lah. Okay. Niat baik kita adalah untuk naikkan citation yang mana untuk paper memberikan dia lebih visibility dan sebagainya, kita agree yang tu. Tapi niat seperti yang luar tabi'i tadi ni, contoh yang saya pernah jumpa sepanjang audit Maira, dia memang ada sedikit di mana dalam satu conference ada 10 pensyarah, dia dapat 9 citation setiap seorang. Memang khusus kepada conference itu saja. Jadi kau set aku, set kau. Sanad dia pusing-pusing. Orang sanad mesti bertali. Dia sanad dia pusing kau, aku pusing kau. So kalau boleh elakkan macam tu satu. Yang keduanya, kita lihat juga sebab dia adalah predatory journal, jadi kita tak nak juga terjebak lah dalam praktis tu. Okay? Kalau kita tengok juga ada yang macam begitu terdesak. Ini kita perasan lah, sebab kita kena ingat dalam universiti awam kat Malaysia ni dia ramai pasangan kelamin, kita panggil pasangan kelamin. Profesor kadang sama-sama
satu department, kita ada kadang satu universiti sampai beratus pasangan. Sebab dah memang nature kita dalam proses kita nak matang ni, kita rekrut. Ni siapa nak datang Uniza ni, dulu Ulu Tembilah ni, tak apalah, awak ada kerja, masuk sekali bercara, contohlah. So, it is a part of our growing up, kita mature. Tapi, kalau boleh contoh suami isteri, kalau contoh seorang department hospital, Sultan Bahaya, seorang lagi memang tak ada kena-mengena langsung lah. Mungkin ilmu hadis ke apa, janganlah side paper isteri ataupun suami, side paper isi suami. Bukan apa, dia akan mencemarkanlah kita punya ilmu itu sebab penerbitan itu adalah wadah ilmu kita. Jadi yes, kita boleh self-site, yes kita boleh gunakan itu untuk mengangkat penerbitan, tapi kita kena hati-hati supaya tidak berlaku macam tu sebab dia akan akhirnya mencemar nama kita. Bila orang tengok kita punya Google profile ke scholar ni dia ni ustaz, contohlah ustaz apa, tapi dia cite paper mungkin tak ada kena-mengena bidang, jadi ataupun paper dia decide. Jadi benda tu jadi satu jelek kan. Sebab publication ni kita ingat tau, kita pensyarah, kita pegang title ni even lepas pencen. Kan orang dah pencen pun pergi surau panggil prof lagi. Oh, Assalamualaikum prof. Tak payah dah panggil prof, saya dah pencen dah. Tapi bila tengok publication, apa ada. Jadi kita nak pelihara itulah. So insya-Allah kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan niat kita. And then kita bergeraklah. Yang dah lepas tu lepas, tak apa. Ada yang baru belajar, ada yang mengaku salah. Tapi kita insan. Kita taubat, kita baiki dan kita maju ke depan. Itu je komen saya. Itu Fazli. Ya. Terima kasih Prof. Memang betul lah tu. Site juga tapi make sure site tu site yang bermaruah lah maknanya. Jangan site Zuli lah Prof. Saya pinjam tu, bermaruah. Site bermaruah tu boleh pinjam. Sebab biasalah Prof, bila dah masuk sebagai satu KPI atau syarat untuk claim tu, yalah pensyarah ni dia jadikan benda tu sebagai satu it's a game lah kan Prof. Saya banyak soalan berkenaan Myra ni tapi saya buka pada orang lain dulu lah. Untuk makluman Prof, saya lupa nak mention tadi, ini adalah Coffee Talk pada pagi ni adalah anjuran Fakulti Informatik dengan kerjasama KRIM ataupun RMC lah di Uniza ni. So sebab ini adalah berkenaan dengan research cluster yang melibatkan Uniza. So kita bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Inovasi Uniza. Dan kita invite seluruh staff Uniza sebenarnya untuk sesi kita pada pagi ni. Bukan di FIK sahaja. So Tembilah Prof dah sampai ke Prof? Pernah lah 2 kali macam tu lalu ke depan. Tapi masa tu lalu. Masa tu kali pertama tu department sebab saya baik dengan Prof Manap. Okey. Untuk makluman yang hadir lah pagi ni. Saya sebenarnya pernah jadi pensyarah sambilan Uniza. Pernah masa tu campus kota. Oh. Jadi masa tu Tembilah belum siap lagi sekali saya lalu. Yang keduanya saya lalu masa tu dah siap tapi masa tu dia hari cuti kan, jadi tak boleh masuk lah. Tapi tahulah nampak lah kampus tu. Kalau macam tu tahun depan kami kena jemput lah Prof secara rasmi datang ke Tembilah. Kami kalau datang Tembilah kami ajak mandi Tasik Tembilah, tempat mandi cantik Prof. Oh, okey. Alright. Itu saya tak tahu pun Tasik yang cantik, so kena masuk dalam ni lah. Dalam kena masuk tengok senarai, checklist. Okey, saya buka kepada sahabat-sahabat untuk bertanya. Bersama kita juga adalah pengarah RMC Uniza Prof. Prof Madia Dr. Zarina pun ada bersama kita pada pagi ini, insya-Allah. So saya open siapa-siapa yang nak bertanya boleh unmute and sila. Tanya sila. Untuk makluman semua Prof Syahir adalah seorang researcher yang sangat prolific lah. Beliau ada banyak grant, bermacam-macam grant, dia ada banyak paper dan dia memang Prof memang seorang yang dikenali seantero Malaysia lah, terutamanya dalam bidang dalam Myra lah kan. Semua universiti akan jemput Prof untuk bagi taklimat berkenaan dengan Myra. Dan Prof ni secara personalnya yang saya kenal sejak tahun 2012-2013, seorang yang sangat humble. Mula-mula saya kenal tu saya tahu pun Prof. Tengoklah Prof rupanya. Muda lagi masa tu. Prof dapat umur berapa dapat Prof? Muda lagi masa tu. Masa kita jumpa tu saya Prof Semadia. Okey. Tak lama lepas tu Prof. Prof Semadia. Saya kalau ikutkan di UTM ni antara yang lewat juga dapat Prof. Saya umur 40 lebih dekat 45 baru dapat.
Oh, tak boleh. Oh, dia tak boleh buat dah tu, Prof. Okey, jemput tanya Prof sangat orang yang sangat humble orangnya. Tak ada masalah. Boleh tanya secara santai-santai insya-Allah. Sila. Kalau ada chat pun boleh. Kalau ada yang segan mungkin nak bertanya. Assalamualaikum, Prof. Chat pun boleh. Salam. Ya, siapa ni? Silakan. Tak apa, beri laluan dulu. Sila. Ustaz Khairul Aiman, Timbalan Pengarah RMC. Okey. Assalamualaikum, Prof. Saya Zarizal, Prof. Hey, salam. Sorry, Zarizal. Apa khabar, Prof? Salam. So, nak tanya lah, Prof. Ada tak berkenaan tentang how to win the research grant? Saya nak tanya, adakah amalan macam di UTSM ke UTM, dia membenarkan staff selain daripada staff akademik untuk bersama-sama memohonlah, tak kira geran dalaman ataupun geran luaran, Prof, untuk melaksanakan pilot plan for research ke apa, Prof? Okay, alright. Okay, amalan dia ada beberapa universiti telah mula membuka jalan di mana dia menggalakkan. Sebab universiti itu sendiri sebenarnya tergolong daripada dua kelompok profesional dan juga kelompok akademik. Jadi rugilah kalau kita tak gembelingkan orang yang kelompok profesional ni. Cuma mekanisme kita setiap awam di Malaysia. Contoh bila kita buat research, dia ada KPI. KPI contoh macam FRGS, dia mesti tanya berapa banyak modal insan. Kan, student, master ke PhD dan sebagainya. Jadi bila dia bukan staff akademik, agak sukar dia untuk dia menyelia. Because mekanisme kita tidak ada untuk membenarkan penyeliaan tu. Lepas tu, sistem kita masih belum, bahasa mudah dia belum sophisticated lah. Okay. Tapi kena ingat juga, kalau kita lihat di Eropah ataupun di North America, Western countries, Western Hemisphere, memang rata-ratanya non-akademik itu tidak diminta untuk supervise lah. Dia specialist. Dia specialist dalam bidang itu. Jadi, kita nak dia jadi specialist dalam itu. Kita tak perlukan, mereka tidak perlukan sebenarnya digembelingkan sebegitu rupa. So kalau kita nak move forward, cara terbaiknya adalah kalau dia laksanakan pendidikan, sebaiknya memang kita tak boleh lari sebagai staff akademik, sebagai PI lah. Because mekanisme kita, because cara funding, the accountability dengan connection dengan student. So the whole architecture of the ecosystem tu dah macam tu. So even barat pun tidak ke arah di mana lepas ni contohnya lab technician ataupun lab manager jadi PI. Ataupun pegawai sains jadi PI. Yes, ada pegawai sains jadi PI, contoh untuk skim Q, skim J, skim S, betul Dr. Zarizal? Lama ni saya kenal Dr. Zal ni. Sebelum saya pergi Tembila ke dah kenal dia ni. Dia macam rahsia, Bro. So, dia ada tapi dia research institute lah. Research institute kita ada contoh Mardi, ABI, kita ada MGI, kita ada FRIM, RRIM. So di situ memang akan ada lah. Because mekanisme dia ada, and salah satu KPI dia ketiadaan KPI pelajar. Pasalnya kalau RRIM rubber research mana ada KPI pelajar. So mekanisme itu ada. Jadi bila kita study benda ni, the only reason why dalam setiap awam tak boleh macam you minta tu, you request tu adalah because hubung kait dengan pelajar. That's academic supervision tu berlaku. So the only way untuk non-academic bergerak ke depan jadi top researcher, jadi apa dia panggil penyelidik madya, PM. Kita panggil Profesor Madya, dia panggil penyelidik madya, adalah ketiadaan supervision itu. So kalau itu yes. Kalau kita nak laksanakan di universiti awam boleh, tapi kalau kena follow model research institute di mana yes dia orang boleh mohon geran apa semua, tapi dia tidak ada supervision. Tapi nak ke macam tu? FRGS benarkan ke? Dana pendidikan fundamental kita benarkan ke? The only grant yang tak ada supervision ni grant macam MOSTI, kan? TED 1, TED 2 tu dia tak ada KPI pelajar. Kan? So, kita kena timbang antara yang itulah. And kalau kita ada jawapan kepada that issue tu, saya rasa kita boleh move forward. Okay, Dr. Rizal. Okay, Prof. Terima kasih, Prof. Oh, panjang lebar. Tak sempat singgah lah paguh ni.
Zal, ajak Prof mandi tasik Temila Zal. InsyaAllah kena bawa tu ladang Pasir Akar. Untuk Pasir pengetahuan Prof, Dr. Zarizal sekarang dia pengarah makmal berpusat. Pengarah makmal. Okey. Oh, ni Tai Long ni, Taiko Makmal lah ni. Okey. Okey, saya baca satu soalan dekat chat Prof daripada Sila. Ustaz Dr. Wan Khairul Aiman. Salam, apa pandangan Prof berkenaan dengan KPI geran pendidikan yang betul-betul menepati kehendak KPT? Maknanya KPT sebenarnya nak KPI macam mana daripada geran? Okey. Terima kasih soalan tu. Dia macam ni lah. Kita tahu bawah KPT, bawah KPT dia ada satu tabung, bukan tabung lah, satu dana berpusat yang kita panggil dana pendidikan fundamental, DPF. So bawah DPF tu ada macam-macam, ada FRGS, TRJS, LRGS, semua GIGS lah, grant scheme tu. So setiap KPI tu dia dah ditetapkan dalam apa dipanggil, dalam permohonan tu, dalam syarat-syarat tu. Contoh FRGS kena berapa orang pelajar, apa expectation PRGS, mesti ada prototype, mesti ada hati intelek, apa LRGS, apa TRGS. So dari segi KPI bila nak menjawab soalan itulah, dia sebenarnya dah secara jelas dia dah terangkan. Cuma saya rasa mungkin soalan Dr. Wan Hairul ni, mungkin saya tak tahulah, mungkin nak menjawab kenapa apa KPI yang bila dia letakkan tu membolehkan dia dapat grant lah. Betul. So kalau saya interpret soalan tu macam tu, sebenarnya sekurang-kurangnya dia mesti meletakkan satu nilai yang setara dengan KPI itulah. Jadi kita pun tahu daripada pengalaman kita, bilangan-bilangan pelajar yang memang setara dengan jumlah. Macam FRGS tu kita dah tahu dah, grant dia pun 2 tahun aja. Dan master student tu logik lah. Kalau ada PhD student, a lot of pesyarah pada saya lah, begitu tengok penilaian tu, dia punya permohonan tu kadang-kadang dia over declare. Contohnya grant tu pendek je, minta sikit je, tapi dia declare kita akan menghasilkan 3 PhD student. Okey, ataupun satu benda yang bila dilihat tu agak pelik tu, ya ke? Kan penilai pun tengok, ya je dia ni. Kan betul ke ni? Dia tahu ke apa dia buat. Jadi bila ada kesangsian di situ menyebabkan dia ragu-ragu lah dia boleh dapat grant tu ke tidak. So kita nak pastikan keraguan itu diminimumkan sebanyak mungkin lah. Dan juga kita juga lihat bahawasanya kalau ada kita isytihar kita dapat nak PhD student tu, mendapat seorang PhD student tu lebih bernilai daripada hantar 4 master pun. Kan? So kalau boleh letak PhD student and then kita akan nampak tu dari segi meritnya lebih. Tapi kalau nak menjawab soalan asal tu, apa yang dikehendaki oleh ni, setiap grant akan ada dia punya minimum KPI dia. As long as you letak yang minimum itu dan juga patuhi apa yang keperluan dia hendak tu adalah memadai lah. Itu jawapan saya. Okey, terima kasih Prof. Harap dapat menjawablah soalan Dr. Aiman ya. Soalan seterusnya tadi Dr. Zarina ada yang tanya tadi. Ya, Dr. Zarina silakan. Ini pun dah kenal ni. Terima kasih Dr. Macam ni Prof, daripada pengalaman Prof lah, macam contohnya kami ni baru nak wujudkan kluster. Sebelum ni semua penyelidikan semua di bawah fakulti, so di bawah TD penyelidikan. Jadi daripada pengalaman Prof lah dekat UTM dulu, apakah konflik jika kita ada ketua kluster dengan TD penyelidikan ni? So macam mana kita nak, kadang-kadang saya, sebab benda ni di UNISA kita baru nak buat, saya ada nampak ada konflik jugalah. Tapi macam mana tu daripada pengalaman Prof di UTM? Terima kasih. Okay, alright. So konflik ni macam saya cakap tu lah, konflik tadi tu dia akan berlaku. Kita jangan naif lah kata takkan ada konflik. Dia akan ada konflik. Especially kalau benda tu dimangkin oleh personality. Kita ada setengah-setengah orang personality dia very dominant. Very dominant. So sengketa lah, terlintah sengketa, benda ni akan berlaku. Okay. Yang pada saya lah, nak atasi tu kita boleh ambil step untuk atasi. Dengan cara everybody faham dia punya role.
Okay, contoh macam kita tengok kluster. So, nak tanya kalau UNIZA tu klusternya apa? Antara fakulti ke? Antara macam mana? Apa definisi kluster? Sebab saya pun takut salah faham juga. Kluster yang dimaksudkan oleh UNIZA ni macam mana? Kalau kita declare baru ni, yang diruluskanlah di fakulti kita akan buat pendidikan yang fundamental. Okay. Tapi yang kluster ni adalah multidisiplin lah. Contohnya IT nak join dengan medik. Lepas tu mungkin aplikasi tu nak tambah medik, IT dengan pengajian Islam ke. Macam lebih kepada multidisiplin. Kalau di fakulti lebih kepada fundamental lah. Multidisiplin and applied research, Prof, untuk kluster. Kita ada 4 kluster ni, Iza, Prof. Kluster apa, Raina? Saya tak ingat. Ada. Kita ada 4 kluster. Yang pertama, saya cek. Yang pertama adalah contemporary Islam. Yang kedua, kelestarian komuniti. Ini di bawah niche peradaban Islam lah. Dan niche yang kedua adalah kelestarian kesihatan, perniagaan dan teknologi, di mana kluster dia ada 2 juga, iaitu perniagaan dan kelestarian agroindustri. Dan kluster yang kedua untuk niche yang kedua ini adalah kesihatan dan kesejahteraan hidup. Dia lebih kepada komuniti lah, Prof. Okay, alright. Katalah kita ambil kluster sustainable tadi kan, contohlah. So dia ada multidisiplin. Contohnya kita ambil yang fakulti yang berkaitan dengan biotech tu. Biotech tu, okay, dia dekat Tembila. Dia kerjasama dengan fakulti contohnya bisnes lah, bisnes, perniagaan sebagainya. Jadi dia multidisciplinary. So dia akan nampak lah antara fundamental. You ada fundamental tentang bisnes dan fundamental tentang biotech. Okay. Orang biotech takkan faham bisnes. Orang bisnes takkan faham biotech. Dia kena duduk bincang tadi tu. Kopi, tuang, duduk, sembang, baru bincang. Bincang baru faham lah. Okay. Itu fungsi kluster. Kluster tu menjadikan satu platform di mana kalau contoh dia mohon satu grant ataupun contoh dia mohon dia bidding project daripada kerajaan negeri, contohnya untuk membangunkan katalah fertigasi. Fertigasi sekarang dia tengah hot tembikai Jepun tu kan. Japanese melon tu kan. Yang sebiji sampai RM80 kan. Saya nak potong pun macam kalau potong habis RM80, tapi kalau tak potong dah bayar. Macam tu lah. So RM80 tu dia perlukan orang biotech, dia perlukan orang fertigasi, dia perlukan orang ekonomi juga untuk faham bisnes, downline, marketing. Okay? Jadi kalau kita buat program-program macam tu untuk melihatnya tu, dia memang kluster ni memang bagus lah. Tapi yang tak bagusnya, bukan tak bagus lah, yang merosakkan dia adalah kelemahan komunikasi itu. Okay. Timbalan Dekan tahu tak apa fungsi dia? Dia tahu tak contohnya, biasa ni senario yang saya lihat tempat lain lah, bukan di UTM saja. Saya tengok dekat sebab di USM pun ada, di cross platform, di UTM ada, UTHM pun ada focus group, UPSI pun ada dipanggil SIG, dia ada grouping, cross. Biasanya yang menyebabkan benda tu gagal adalah ketidakfahaman tentang peranan satu. TD dia buat apa? TD patutnya dia melicinkan, dia melancarkan. Dia patutnya, okey, aku ada grup ni. Okey, TD bercakap antara TD. TD macam ada WhatsApp group. Dan mana boleh tak ada WhatsApp group kan? Nanti kejap buat keputusan macam ni kan. Dia kena ada WhatsApp group. Dia bincang, okey, kita ada opportunity ni, kita nak bida projek daripada kerajaan negeri. Contoh. Untuk projek fertigasi Japanese melon ni, so kita perlukan orang biotech. Tapi yang bawa projek ni, yang pergi jumpa contoh MB, adalah orang daripada fakulti perniagaan. Tapi dia perlukan aspek biotech tu because kalau tidak, siapa nak tolong bantu kan? So, dia bercakap di situ, dia kena role. Jadi, satu, role kena faham, tugas kena faham, kena facilitate. Kalau kena ada meeting dan sebagainya. Lepas tu, kena mengalah. Ini satu tak nak kalah. Aku, tech tu aku punya. Jadi, orang biotech kena lead. Mana boleh orang berniaga? Aku yang dia jumpa menteri besar. Kan, akulah kena lead. So, dia selalunya, tu tengah cakap lah, the failure of benda ni, it's never about mekanisme. You bolehlah susun struktur macam mana cantik pun, buatlah organisasi cat kala-kala pun. Tapi bila tak bercakap, bila tak nak kalah, tu dia kata every conversation is survivor. Dia bukan kisahkan UNIZA. Contoh dia kisahkan dia. Tak boleh ni.
Bila macam tu ya biar koyak. Bila ada je macam tu, you ceritalah nak buat pelantar ke, nak cerita apa ke. So the best strategy Uniza boleh buat adalah create that platform untuk TDD bercakap, make sure dia faham apa role dia. Lepas tu everybody ada role to play because dia nak bawa Uniza ke depan. So katalah projek tadi bawa fakulti perniagaan, cross fakulti, multidisiplin. So orang biotech pun jangan cuba nak silang ke, jangan apalah. Memang okey kita akur, kita partner, kita bersama. Jadi role tu kena bersama. Kan, kena faham and kena buat engagement. TD kena bercakap. Tak tahulah Dr. Zarina, berapa kerap TD berjumpa? TD dengan TD berapa kerap jumpa? Kita kalau yang meeting yang rasmi daripada KRIM setiap bulan lah. Sebulan Tapi sekali. dia orang yang ada group dia orang masing-masing lah. Tak ada group. Okay, that's good. Maksudnya dah ada that communication channel dah ada. So that's a good start. Kalau tak ada tadi saya macam risau juga lah. Tapi since dah ada, dah bercakap tu, I think that's a good start. I think it will work. Cuma minta buka communication channel satu. Lepas tu ego tu turun sikit. Volume ego tu kena turun. I mean, benda tu take time. Culture orang kan. So it's a process. Dia tak boleh macam tu terus, besok kita ada satu kluster kerjasama yang baik. Kan? Tak mungkin punya. Kan? Khalifah pun sepanjang kita nampak je Abbasiyah, Umayyah tu macam ni. Tapi dia boleh baca sejarah di detail dalam tu. Dia punya gaduh dengan pakcik, dengan anak saudara, dengan bapa dengan anak. So it's a natural human punya cabaran lah. Kita sebagai manusia tu cabaran kita pun dihasut oleh syaitan kan. Jadi it's an ongoing process lah. Congratulations lah kalau dah start Dr. Zarina. InsyaAllah moga berjaya. InsyaAllah Prof. Saya Aku ada soalan tu. Ada soalan dekat chat tu. Ya. Apa? Saya sekarang saya dah tak terlibat dengan Myra, Prof. Saya dah habis dekat Pusat Perancangan Strategik. Saya balik ke fakulti sebagai Timbalan Dekan Pendidikan. Bermula bulan 5 baru ni. Okey, tahniah. Setakat ni tak ada grup lagi lah. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Sila. Jemput Prof. Ya, Prof. Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Prof. Saya nampak sebab benda ni kalau berdasarkan sebab Dr. Zarina ada sebut tadi, yang research cluster ni kita ada 4 lah berdasarkan kepada 2 niche kita. Cuma saya nampak sekarang saya rasa mungkin sebab Prof. Syahir ni dia daripada UTM dan sekarang dia adalah TNC penyidikan di UTHM. So daripada RU University kepada MTUN lah. UTHM adalah dalam kategori MTUN. So mungkin Dr. Syahir boleh share lah dia punya pengalaman daripada RU ke MTUN tu dari segi research. Sebab saya bawa macam ni lah. Mungkin dari segi sebab UTHM pun ibaratnya macam anak UTM lah. Saya rasa bila research ni salah satu yang area to be addressed lah. Saya rasa lack of faculty punya experience lah untuk develop dia punya relationship dengan business dan juga industri partner, dan juga di kalangan fakulti dan fakulti bagaimana kita nak embed kita punya research tu, sebab fakulti ni mempunyai kita kata niche yang berbeza-beza. Saya ambil contoh lah, saya daripada FRIC ya Prof, Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi. So bila kita perhalusi kadang-kadang agak payah jugalah kita nak masuk di dalam kluster yang ditubuhkan ni, kecuali dia memang betul-betul saya rasa well versed dalam research. Kalau bagi pensyarah baru, kadang-kadang dia kata aku ni nak duduk dalam SIG mana, dalam CUE mana. Sebab benda ni kadang-kadang tidak begitu jelas, dan ke mana dari segi vision and goal setting tu masih tidak diperkasakan di peringkat fakulti.
So saya nak Prof bagi ulasan, especially pengalaman Prof apabila di UTHM sebagai TNC PNI. Okay, terima kasih Prof. Okay, terima kasih Fauzah. Tu saya tulis ni banyak juga dia persoalan ni kan, pensyarah baru kan, SIG COE. Tak apalah, kita tackle yang tadi dulu, RU kepada M-Tone tu. Okey, untuk makluman saya tidak memohon jawatan pensyarah, Timbalan Chancellor Pendidikan Inovasi UTHM itu. Saya diminta oleh masa tu pasukan YB Mazli lah. I think masa tu semua ingat YB Mazli memperkenalkan individu-individu baru serta individu yang agak muda pindah antara ni. Jadi macam saya pindah ke UTHM, ada yang pindah ke USIM, UMK dan sebagainya. Memang ada, daripada UTM pun bukan saya aja, Prof. Rusli Hainin ke UMP. Jadi dia ada pergerakan ni lah, pergerakan ni. Jadi bila dapat tahu, terkejut lah. Saya ada notis 7 hari untuk pindah. Jadi sebelum tu dah dengar-dengar juga lah, tapi dah pergi interview lah, dia ada panggil kan, kita akad arahkan LPU, arahkan suruh hadir, minta hadir. Jadi kita menghormati jemputan itu, kita pergilah. Sebab kita wakil UTM, kita memberi kita punya performance yang terbaik lah interview tu. Jadi alhamdulillah dapat, saya pun okey lah, dah dapat. Dan saya dapat notis 7 hari untuk pindah. Bila pergi tu, datang ke UTHM tu, the first thing that really caught my eye, suasana dia relax sikit, santai, relax sikit lah. Dia tak intensif macam RU ni macam agresif. Dia memang intensif. Sebab RU ni dia mau tak mau, dia terpaksa mempertahankan kedudukan dia dalam ranking tu. Dan kebanyakan ranking-ranking ni dia punya markah dia, proportion markah dia memang banyak kepada publication dan sebagainya, impact kan. So dia dah, orang kata apa, dah sampai ke tahap tu. Jadi dia mau tak mau dia terpaksa pertahan lah. Dan dia memberikan satu budaya yang agak kompetitif lah, Okay. Tapi bila pergi UTHM tu, satu benda yang saya perasan, kita agak santai sikit lah. Jadi saya pun dia macam orang dah biasa buat gear 5, laju zoom, tiba-tiba kan, dia tak ada break tau, dia drop gear. Sebab kita tak break, kita dah ada momentum, kita masuk gear, daripada gear 5 masuk gear 2. Jadi kita sendiri culture shock kan. Bayangkan tengah main handphone, tiba-tiba masuk gear 2 kan, mau dia pun terkejut kan. Jadi itu satu benda lah. So the good thing is yang bagusnya yang saya sukalah M-Tone ni, dia always letak student depan. Kalau untuk pengetahuan semua yang hadir, UTHM dia ranking nombor 1 lah. Nombor 2 lah, technically nombor 2. Di belakang UPNM dari segi graduate employability. So kita memang tekankan pelajar kita lah, because ramai majoriti pelajar kita B40. Mak bapak datang, hantar anak ke kampus dengan harapan anak dia keluar berjaya, dengan harapan anak dia bekerja. And then kebanyakan ni pelajar kita datang daripada diploma. So dia punya demografi berbeza, expectation berbeza. Senang cerita, H-Index tu bukan dicanang-canangkan lah. Jadi dia memerlukan satu paradigma shift saya lah, kepada mentumpukan lebih kepada welfare, lebih kepada industri, lebih kepada macam mana kita kaitkan grant industri itu supaya pelajar kita buat projek masa latihan industri dan terus dia boleh dapat serapkan NGE kita meningkat. Kita kalah dengan UPNM je dari segi GE. Itu pun UPNM agak khusus lah sebab dia memang membekalkan tenaga kerja kepada Angkatan Tentera Malaysia. Jadi dia memang pelajar dia senang cerita fully employed lah. Ya, jadi kita ranking nombor 2. So perspektif dia berubah kat situ lah. Saya slow down sikit. So tengah cakap berat badan pun naik. Dan sebab masuk UTHM. Dan kita lihat bahawa di situ prioriti dia berbeza. Dia sebenarnya dia membantu saya. Sebenarnya saya belajar di UTHM. Saya belajar di mana prioriti kita adalah prioriti roh kita lah. Kita wujud hakiki kita kenapa? Kita institusi pengajian tinggi. Untuk pelajar. Mak bapak yang datang, dia tak tanya pun pada dia punya supervisor ke ataupun dia punya ketua kolej. H-Index awak berapa? Tak ada. Dia tak tanya pun. Dia tahu, dia tanya soalan anak saya ni kan. Kalau dia balik, dia graduate, dia habis belajar. Dia tak ada graduate, habis belajar. Habis belajar ni, agak-agak ada kerja tak? Lain soalan dia.
Jadi pengalaman saya itulah. Jadi untuk meringkaskan pengalaman tu, saya boleh katakan saya 180 degrees. Saya ubah kepada kiblat saya adalah pelajar, kiblat saya kepada industri, tapi bukan industri untuk mendapatkan grant. Industri untuk mendapatkan pipeline supaya pelajar kita terlatih, supaya bila dia keluar kita nak graduate dia, time to market tarifan kepada pelajar yang graduate selain daripada employability, time to market dia adalah zero. Dan juga untuk meningkatkan kita punya UTHM punya peratusan pelajar yang bekerja dalam bidang masih bawah 50%. Dia graduate, dia GE, dia bekerja, tapi untuk bawa dalam bidang masih bawah 50. Jadi saya boleh, kalau boleh saya gunakan portfolio saya untuk bantu untuk create the pipeline supaya pelajar kita kalau boleh dalam bidang more than 50%, and kita nak kalau boleh kita punya GE kita 100%. So research kita, engagement kita dengan industri, hubungan dan jaringan kita adalah lebih kepada kiblatkan pelajar. So kalau kita nak sum up tadi lah soalan tadi, pengalaman berbeza itu satu, itulah dia. Daripada 20 tahun saya RU, 20 tahun papers, Web of Science, ISI, HINDET, kuartal, pop. Ni graduate ni boleh kerja tak? Oh, lain dia punya ni. Jadi saya banyak belajar di situ dan saya rasa dia melengkapkan saya lah. Kalau dulu saya taksub sikit lah kan. Yang Dr. Fazli ni kenal saya, Myra ni section apa, boleh hafal ni, C1A2 kan, B4. Tapi sekarang ni saya dah kurang sikit. Saya macam, budak ni macam mana ni kan nak belajar. So itulah Prof. Saya punya kalau nak summary-kan jawapan daripada Prof tu. Soalan. Okay, terima kasih Prof. Aziza atas soalan dan terima kasih Prof. Syahir atas maklum balas. Ada lagi rasa Prof. Syahir dah jawab tu. Experience dari segi itulah fakulti punya experience lah, especially kat Uniza lah. Okay, satu yang saya culture shock jugalah. Sebab M-Tone ni dia technical TVET Jadi TVET punya subjek ni dia really hands on. Dia memang tak boleh tak hands on. Jadi bila masa COVID ni pun kita pun macam kalah kabut jugalah. Macam mana kita nak convert pada digital kan. Jadi culture pensyarah lain. Culture pensyarah memang mengajar lah. Dia untuk mengajar. Bila untuk mengajar ni, kita bukannya tak nak kurangkan. Tak boleh kurangkan. Beban mengajar dia terlalu tinggi. Because the nature of TVET itself. Jadi persediaan dia untuk kelas, jadi budak-budak dia kena pergi makmal dan sebagainya. So dia ada that culture yang memang meletakkan pengajaran tu tinggi lah. Lepas tu balik pada isu tadi tu, sebab kita banyak buka pada belajar diploma sebagainya, pelajar kita majoritinya B40. Jadi dia satu cabaran untuk kata, okey kita ada pelajar ni, macam ni kita nak angkat research dia. Kan, research dia tu, sebab dia buat projek research, kita nak kaitkan, kita postgrad pun tak ramai. Lepas tu kita dapat equipment, DE, development budget kan, expenditure, daripada kerajaan pusat banyak, berjuta-juta masuk. Tapi untuk equipment apa? Equipment memasak, culinary, benda-benda yang memang tak mampu untuk menghasilkan paper Q1, Q2 lah. Dia bukan the sophistication makmal tu. Dia adalah untuk mengajar. Memang kalau datang mengajar, kalau nak mengajar UTHM memang tip-top. Ajar apa penghawa dingin, culinary. Memang kita ada chiller, cooler, kita ada solar PV. Masing-masing satu student satu solar PV tu. Jadi benda tu memang tip-top. That's why kita punya GE tinggi. So culture dia adalah itulah. Culture dia untuk convincekan bahawasanya kita budaya yang berbeza. Jadi kalau nak respon satu perubahan yang saya bawa kepada UTHM. Okay, kalau dulu pelajar undergrad ni tidak dilihat langsung output dia tentang research. Research tu seolah-olah kau buatlah research nanti kau grad. Okay, hanya beberapa segelintir saja yang meletakkan research tu kepada satu nilai yang tinggi. Jadi bila saya masuk tahun 2020, saya kata apa kata kita ada 4,000 pelajar undergraduate yang graduate tiap-tiap tahun. Apa kata kita angkat 4,000 research ini, kita bentukkan dia supaya dia pun menghasilkan satu research yang kita boleh banggakan. Jadi sekarang ni, salah satu KPI dekan adalah ratio 1:1. So kita ada 4,000 publication daripada 4,000 pelajar undergrad. Because kita minta pensyarah ajar macam mana nak menulis, macam mana untuk berfikir tentang kritikal. Kita minta pelajar diploma kita bergerak dengan industri, bergerak dengan SME.
hasilkan kerjasama research, inovasi. Lebih kepada itu. Lebih kepada applied practical yang digunakan oleh SME dan sebagainya. So, kita dah tak bergantung sangat kepada postgrad. Kita gunakan undergrad kita, apa kita buat? Kita angkat projek undergrad. Jadi, undergrad ni menjadi satu bekal tenaga kerja lah. Tenaga kerja yang kita selalu pada industri. Dia juga menjadi bekal untuk laksanakan pendidikan kita. Kita angkat pendidikan dia supaya pendidikan dia itu membolehkan kita terbit jugalah. Kalau tak Scopus Q1, Q4 ke Web of Science, kita pergilah dapat Scopus Proceeding ke Scopus menjadilah. Jadi untuk berkongsikan ilmu itulah, bukan untuk mengejar H-index, bukan untuk mengejar impact factor tinggi-tinggi. Because kita pun tak mampu, kita tak ada duit nak bayar artikel processing charge sampai 5-6 ribu. So modification yang saya buat tu satu, kita kuatkan, perkukuhkan undergraduate kita. Kita salurkan semua dana research kita, dalaman kita hanya dengan untuk projek industri saja. Tidak ada lagi fundamental. Dia mesti ada satu partner and then kita buat one to one. Contohnya kalau industri bagi duit, okay, contohnya satu industri bagi duit 200,000 research daripada ETHM, kita matching 200,000 one to one. Jadi bila macam tu industri pun suka. Industri pun dapat pelepasan cukai 200%. Industri pun rasa sebenarnya mereka nak bersama dengan kita. Lepas tu kita buat 4 laluan. Kita wajibkan setiap pensyarah 1 hari seminggu di luar. So dia punya bekerja hanya 24/8, 24 jam mengajar, 8 jam research, 8 jam industri. Jadi 8 jam industri ni semua orang. 1,000 orang ke industri. Every pensyarah kan ada satu industri yang dia bekerja. Saya tak nak, saya cakap, saya guna term ni lah, saya tak nak pensyarah tu lacurkan diri dia ikut mana grant, tak. Kalau you grant tu, tema tu, you fokus tu je sampai you jadi pakar rujuk bidang tu. Jangan sebab keluar tema sustainable, pergi buat sustainable. Keluar tema water, pergi buat water. Keluar tema ni, last kali rojak dia punya bidang. Saya kata fokus satu je, and fokus pada industri. So every pensyarah di TSM ada satu industri yang dia attach. So kita ada target kita ada 1,000 MOU. 1,000 MOA. Jadi kita ada 1,000 staff, 1,000 MOA, 1,000 industri, 1,000 grant industri. Jadi every issue kita 1,000 kali minimum 20,000. So kita berharapkan kita dapat grant industri 20 juta setahun. Itu target kita lah. Dan jadi kita dah pivot keluar daripada dana FRGS, dana kerajaan, because kita, keupayaan kita memang tak ada. Memang tak ada kalau kita tulis paper proposal, letak sebelah dengan UTM tu abang kita kan. Kalah, memang kalah. Because dia ada equipment, dia ada connection, dia ada duit, dia ada dana RU, dia ada. So, why must we compete? Kita complement. Okay, dia tak apa, dia level-level ranking tinggi-tinggi dia main lah. Level-level yang tinggi kita bagi laluan. Kita fokus kepada SME, kita fokus pada ni. Contoh saya masuk ITHM, saya baru tahu rupanya kilang santan terbesar kat Malaysia dekat Johor, dekat Senggarang. Saya baru tahu kilang yang awak tengok tepi highway yang tulis santan yang paling besar kat Malaysia dekat Senggarang. Jadi saya tanya pada dekan, saya tanya pada mechanical, saya tanya pada business, kita ada apa-apa tak dengan dia? Ada LOI ke, MOU ke, MOA ke? Pernah jumpa ke? Saya pun pergi jumpa HR manager kilang tu. Kilang santan terbesar di Malaysia. Ada tak orang UTHM datang sini? Tak ada. Saya kata, inilah industri yang kita nak bantu, sama ada dari segi bisnes dia, marketing ke, pelajar LI ke, sama ada research, mechanical, modernization. So, saya minta pergi. Saya kata tak payah pergi jauh-jauh. Kat Johor ni macam-macam. Macam-macam ada. So, yang itu yang saya buat lah. Sebab kalau UTM, dia dah ada dia punya senang cerita level-level ranking tinggi dia tu. So, kita akur yang itu, tapi kita UTHM ni, saya gerakkan yang bawah-bawah ni. Because at the end of the day, kalau you dapat grant daripada industri 50,000, doesn't matter Petronas bagi 50,000 ke, kilang santan bagi 50,000 ke, 50,000 tetap 50,000. Tapi kita tak payah berlawan dengan UTM untuk dapatkan 50,000 grant Petronas. Kita pergi kilang santan. Macam itulah. So jawab sikit kot, Prof. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Kita masa agak suntuk rupanya. Banyak lagi soalan sebenarnya. Tak apa. Satu soalan kat chat lama dah tanya ni. Pada Dr. Salmiah Jamal. Silakan Dr. Salmiah.
bagi pensyarah baru, bagaimana mereka boleh bergerak aktif bersama research cluster yang sedia ada? Maksud dia, bagi pensyarah-pensyarah muda, pensyarah baru ni macam mana dia orang nak mingle around the research world environment ni? Dengan cluster. Okay. 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 First of all, ni pribadi lah, ni pribadi Kalau kita cakap pribadi, jangan cakap saya sebagai TNCPI sebab lain. Dia top down cakap dengan kawan-kawan tak sama. Saya dulu tak berapa dengar cakap sini. Dekat masa masuk UTM dulu. Tak berapa dengar juga lah. Saya main langgar, main larung je. Because masa tu lah saya dapati senior-senior saya semua ada vested interest. Dia ada macam mana sebab dia dah ada dia punya mental dia tau. Dia ada mental dia dah ada dia punya puak-puak dia. Asobiah dia tu dah ada. Dia ada geng dengan kau geng aku. Jadi kalau kita dengar cakap dia, nanti kita terjerumus dalam dunia dia. Kita jadi orang dia. Kita ni baru nak mula ni. So advice saya personally jangan. Dengar dulu kan, gosip tempat kerja macam-macam kan. Gosip lepas tu pula kalau jenis dekat kampus tu, dekat taman sebelah tu pun semua penuh dengan orang Uniza juga kan. Pergi surau pun orang Uniza juga. Dan lepas tu yang tak campur lagi dynamic between ada laki bini ataupun senior junior, ada yang orang bukan Terengganu, orang dalam Terengganu. So dynamic itu jangan terjerumus untuk orang muda, jangan. Untuk baru-baru start, buat dulu apa yang you wajib nak buat. Kadang-kadang kena ambil PGDIP, kadang-kadang ambil diploma khusus, nak sah jawatan, nak itu, nak ini. Buat tu dulu, jangan dengar sangat cakap orang. Yes, kita pay attention tapi jangan ikut-ikut sangat, hati-hati dulu. Okay. Lepas tu, tenaga you berkadar songsang dengan umur. Oh, ada orang kata, okay tak apalah, nanti aku kerja keras bila dah dapat PM. Tak. You kerja paling keras masa you baru masuk kerja. Lepas tu itulah yang paling keras, itu yang paling dahsyat, dia berkurang sampai level profesor. Okay, bukan dia kata profesor malas. Profesor ni dia lebih smart cara dia kerja. Profesor ni dia ada network. Selepas 20 tahun dia bekerja, dia ada network, dia ada student, ex-student. Kalau dia tulis paper, dia ada co-authorship. Kalau dia ada grant, dia ada co-researcher. Kalau dia ada network, dia boleh call, angkat. Dia boleh cakap dengan KSU, TKSU. Dia boleh cakap dengan pengarah. Dia boleh jumpa kementerian. Dia dah ada network. So, dia tak perlu kerja keras. Dia tak perlu kerja keras because semua dah ada. Rangkaian dah ada, jaringan dah ada. Tapi pensyarah baru, apa betul tak? Okay. So, kalau ada you punya mentor, you follow mentor. Because bila saya define mentor ni dia dah, apa kita panggil, you dah letakkan dia dalam bakul positif lah. Bakul positif dia jadi mentor. So on the positive side. Okay. You follow your mentor kalau you ada mentor, and then you gerakkan. Tapi hati-hati, you kena bersedia untuk bergerak divergent daripada mentor you. Because kalau you asyik follow mentor, nanti you duduk dalam bayang-bayang mentor. Bayang mentor sampai bila pun tak keluar. Sampai mentor terpencin pun kan. You jumpa, ni student prof. Oh, bukan kenal nama, dia kenal student prof ni. Prof Fazli contohnya kan. Masa tu dah prof, ni dulu research group Prof Fazli. You dia tak kenal, dia kenal you sebagai research group member. Contoh Prof Fazli. So, bersedia untuk keluar, tapi awal-awal lecturer muda kena kerja keras. Kena jumpa orang, kena rajin. Masa, yelah, ni sekarang dah COVID, banyak kekangan. Tapi masa saya mula dulu memang merata lah. Saya ni jenis pantang ada peluang. Saya memang sauk. Kan, ada peluang. Contoh dulu dekat UTM banyak profesor pelawat datang ke Singapura kan, flight. Kita perlukan pegawai pengiring. Oh, ada pegawai pengiring. Saya volunteer aje. Pergi Singapura, jom. Kan, kalau tidak siapa lagi nak bayar pengalaman saya pergi Singapura, bayar masuk apa semua, bayar tol, bayar ni, dapat pengalaman, jumpa profesor, kenal kan, buat network. Saya boleh aje dulu, semua boleh. Pergi KL kan. Kalau ada peluang mesyuarat, wakilkan ketua jabatan, wakilkan dekan, pergi. Pergi. Awak takut apa? Awak ambil maklum je. Awak bukan ada kuasa pun. Kan? Awak pergi sebab apa? Masa tu lah awak nak kenal orang. Kan? Kau tidak sampai pencen tak pernah naik tingkat 18. Kan? Siapa sini pernah naik tingkat 18 KPT? Ramai tak pernah kan? So, bila ada wakilkan mesyuarat, you boleh kenal orang. You boleh bina keyakinan diri, confidence sebab nak bercakap in public. Kalau ada kerja apa-apa, you volunteer je. You buat je. Tapi jangan sampai gila lah. You maintain lah. Kan, jangan sampai tu. So you maintain. Tapi kalau boleh, you semaksimal yang mungkin because
you ada advantage masa ni, tenaga tu je. Duit tak ada tak apa, fakulti akan sponsor. Okay, kuasa tak ada tak apa, tak perlukan sekarang. Tapi tenaga ada, masa ada, okay, buat. Pergi KL, meeting kalau apa, volunteer ke, kenal semua. And then you akan gradually slow down. Because bukan slow down sebab you malas. Sebab you dah mula smart dalam hubungan you. Mungkin dah ada networking, mungkin paper tahun ni, you ada co-authorship, UNIZA dengan UKM. So UKM first author, tapi UNIZA first author, you dapatlah paper dalam you punya penilaian tahunan untuk Maira. So network, so dah ada citation, lepas tu student you dah grad. Once you jadi professor, student you dah grad, mungkin dia jadi pensyarah, dia cite you. Kan, mungkin dia sama-sama buat joint paper. You mungkin macam saya, level saya dah banyak paper, saya edit lah. Saya banyak edit paper, betulkan, bagi pendapat, okay ni tak betul, susun. So nama saya dalam water juga. Tapi saya tidak lagi buat eksperimen, saya tidak lagi cari grant. So as you change, you progress dalam career you akan ada perubahan. So bila sebut pasal work-life balance tu, dia bergantung kepada fasa mana. Fasa profesor tak sepatutnya you kerja keras macam you baru start kerja lah. Contoh. So, kenali diri tapi try to maximize every single fasa lah of your career. Okay. Okay, Prof. Kita ambil soalan last, Prof, daripada chatting ni. Soalan last. Daripada boleh sila. Boon Seng. I wonder if Prof could share your tips to create collaborative environment and relationship with Malaysia. Maknanya macam mana kita nak menggalakkan collaboration lah. Macam tadi pun Prof dah sebut pasal strategi UTHM tentang kolaborasi dengan industri. So macam mana Malaysia as a whole, Prof? Macam mana, sebab di UNIZA ni kolaborasi dengan industri memang sangat-sangat jarang lagi lah. Kami baru lagi lah, tak banyak lagi kolaborasi tu. Apa peranan yang UNIZA boleh mainkan dan juga mungkin ada di KPT ke untuk mewujudkan suasana kolaborasi yang lebih efisien dan lebih meriah tu, Prof? Okey. Ini kena tanya Datuk yang berhormat, Datuk Nuraini Ahmad ni. Datuk Malaysia. Okey. Komen saya. Again, kita kadang tak perlu nak cari satu solution yang memecah cakrawala lah. Dia tak ada pun. Dia basically boleh sebut communication tu, boleh sebut sharing ni, sebut human to human interaction. And so yes, kita tak boleh nak paksa human jadi baik, tapi how do we create the environment yang membolehkan kita interaksi, and hopefully mereka yang baik-baik ni akan bersama lah, So to answer, kalau kita nak kick off benda tu, you should kita panggil humility tu kena ada lah, kena humble sikit. Because remember, bila pensyarah baru atau bila nak start something, you kena start dengan menyerah lah. Bahasa mudah dia menyerah. Kita tengok dulu, kalau tengok syiar Islam dulu pun masa dekat Mekah, Rasulullah SAW pun mula-mula dalam 10 tahun pertama tu dia macam mengalah lah. Dia banyak mengalah lah senang cerita. Kan? Sebab tu macam-macam berlaku. Dan bila dah hijrah ke Madinah tu pun barulah nampak macam dalam kedudukan ada kuasa dan memerintah dan sebagainya. Tapi 10 tahun tu is very humble experience lah untuk semua masa-masa orang awal-awal. Dan orang yang mula-mula join pun dulu adalah orang-orang yang miskin, hamba-hamba abdi. Dia bukannya orang yang dalam kedudukan kuasa. So sama juga dengan this interaction ni, kalau nak buat research ni. Kalau kita nak approach apa-apa, nak join apa-apa network, contoh sini katalah nak jadi satu ASM, Academy Science Malaysia, nak jadi apa Young Researcher Network ke, you nak join rangkaian pendidikan, you kena pergi dalam keadaan you nak belajar lah, you kena humble. The moment, kena ingat tadi tu, pensyarah ni ego dia besar, dia ada PhD. So bila you datang, you buka pintu, you tak buka dengan humble, you buka pintu, you masuk dengan nak menang lah, nak viva tadi tu. It will cause friction. Because mau tak mau, orang yang you nak pergi, you di bawah, you nak pergi ke level lebih tinggi lah. So logiknya orang yang lebih tinggi ni akan defensif. Tak payah cerita jauh lah kan. Katalah kita pergi surau, kita berhenti, nak pergi Tembila, nak semayang, nak solat, berhenti kat surau, nak sembahyang Zuhur, kepada sepanjang jalan kat Terengganu tu, cuba kita berhenti masuk. Tak semua Tok Siap semua toleh. Siapa ni?
Kan, ni siapa, orang mana ni kan, orang tengok kan. Because it's natural. It's natural for human. Orang yang mereka tak familiar, orang yang mereka tak biasa, dia akan tengok dalam keadaan dia sangsi lah. Itu normal. Itu normal. Jangan salahkan siapa-siapa. Memang itu adalah fitrah manusia. So you need to learn that kalau you nak join tu, you join dalam keadaan you humble. And then if you do that, you automatically akan buka communication channel lah. Orang pun tak defensif. Orang tu tengok. Bayangkan kalau saya jumpa PM Dr. Fazli. Awal-awal jumpa 2013 tu saya kerek semacam. Kan. Apa ini Zah ni. Kan. Saya pula daripada UTM RU kan. Kita takkan bercakap begini. Kita tak akan bina satu hubungan yang baik. Walaupun saya dengan dia tidak pernah ada co-author ke paper ke dan sebagainya kan, tak pernah ada apa joint research, tapi kita bercakap macam kawan. Kita memang tidak ada apa-apa yang perlukan satu seteru lah. So harap macam itulah. So that if you ask me satu tip aja, itulah, if you want to move on, you move on with humility and then try to have the intent untuk let's be friends. Let me learn from you. And if there's anything of value from me, I will teach you. Macam tu. So if you go towards and every single interaction, tak kisah ke bawah ke, top down ke, bottom up ke, you bercakap dengan bos ke, you bercakap dengan you punya subordinate ke, you dalam Quran sebut janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan mendongak So kita follow je. I think to me that is only a single advice yang saya boleh bagi in terms of macam mana kita nak bina networking supaya everybody bercakap together. Okay Prof. Kita ada beberapa minit lagi Prof. Saya ada 2 soalan terakhir lah. Soalan yang pertama berkenaan dengan go back kepada our cluster lah kan. Kami di UNIZA kami merancang untuk bermula dengan research group lah. Di UNIZA ni research group pun belum lagi meriah Prof. Kebanyakan research masih lagi solo in the sense that based on grant group lah kan. Bila apply grant ada group. Tapi bila ada grant group pun most of us sebenarnya ketua lah yang banyak buat kerja kan. Ahli ada grant lain yang dia nak kena selesaikan. So nature of work secara group tu belum ada. Kami belum ada group secara fizikal yang ada base station untuk setiap research group. Jadi kami baru nak cuba memeriahkan research group untuk support SIG dan seterusnya support cluster lah. Jadi nak minta pandangan Prof lah daripada pengalaman mungkin di UTM ke. Macam mana sebenarnya modus operandi research group ni? Adakah research group ni adalah satu yang formal, yang berdaftar dengan RMC? Dan apa skop dia, adakah dia ada peruntukan khas, adakah dia dapat priority dan pelaksanaan dia tu adakah research group ni memang di peringkat fakulti ataupun boleh merentas fakulti. Sebab kami faham research group ni adalah sedikit fundamental lah Prof, research group ni. Kalau dah apply tu masuk pada SIG, multidisiplin, masuk pada cluster lah. So itulah Prof, macam mana kami nak bermula dengan research group yang secara efisien lah. Okay, terima kasih. Ini soalan operasional soalan operasional. So, saya ambil contoh UTHM lah. Sebab saya masuk UTHM, saya berpeluang untuk set up the ecosystem. Berbanding dengan UTM tu dulu, saya tak ada pengalaman lah. Dia memang di set up oleh orang lain. Okay, untuk UTHM, kita namakan dia focus group. Focus group. Lepas tu kita tidak lari daripada kriteria KPT. KPT kan ada high COE, ada COE, ada COR. So kita follow tu sebab kita tak nak nanti kita punya amalan tu tak boleh fit tau. Apabila contoh ada permohonan high COE, KKP, grant-grant yang peringkat pusat ni, bila kita nak masuk dia tak harmonize. So awal-awal lagi kita cakap dengan semua orang, kita follow KPT punya kriteria. Jadi senang. Terus kita plug and play. Okay. So dengan itu kita wujudkan FG. FG ni adalah nukleus pendidikan yang paling kecil. Semua orang wajib ahli FG. Kalau dia tak ada ahli FG, tidak ada orang yang boleh menilai dia punya penilaian tahunan. Okay. Sebab dia tak ada ahli siapa-siapa. Dia memang sebatang kara. So semua orang ada. FG di UTHM antara 5 ke 9 orang. 5 ke 9 orang. So kenapa kita letak antara 5 ke 9? Because kita nak dia mencari rakan sekerja. 5 ke 9. Dia tak boleh ramai-ramai.
Contohnya ada orang kata, saya buat focus group. Group saya sampai 30 orang. Okay. Kalau you baca literature research, I think top management di mana-mana universiti pun sebaiknya dia membaca lah. Banyak paper research pasal apakah bilangan terbaik untuk research group-group ni. So ada paper tu, just baca, ilmu tu ada. So dia mengatakan bahawa tidak boleh lebih daripada, senang cerita handful lah, 10. Jadi kita setuju 5 ke 9. Okay, sebab KPT high COE pun 5 orang. Okay. Kalau dah 10 orang tu baik pecah 2 lah, jadi 5-5. So kita ambil 5 ke 9 orang. Semua orang diwajibkan. Lepas tu level paling bawah sekali adalah FG, di mana FG itu adalah nukleus pendidikan yang paling kecil. Okey, jadi ahli FG ni boleh jadi satu fakulti, boleh campur-campur. Mungkinlah contoh katalah kan, ada satu focus group, nama dia katalah ekonomi biologi contohnya. Economics of biology ataupun agroekonomi. Okay, dalam tu boleh ada ahli daripada agro, boleh ada ahli daripada ekonomi, daripada business, management, tapi dia mesti antara 5 ke 9 orang. Okay. So bila dia ada benda tu, dia boleh apa dia panggil bergerak bersamalah, bercakap, berbincang dan apa kita panggil kebersamaan itu. Okey, atas FG apa kita buat adalah kita panggil COR, Center of Research. Center Research ni di bawah satu fakulti. Okay, jadi contoh fakulti elektrik ataupun fakulti mechanical, dia ada COR. UTHM ada 26 COR. 26 COR. Orang COR ni dia ada kriteria, contoh dia dapat performance based allowance, lepas tu beban mengajar dia dikurangkan. Lepas tu dia adalah bidang tujuan yang dipilih oleh fakulti. Lepas tu atas dia ada COE, Center of Excellence. Center of Excellence tak banyak. Center of Excellence ni ada 6 je. Okay, dalam ni bidang-bidang yang memang dipilih universiti, pengarah-pengarah dia semua dapat allowance, dia ada bangunan sendiri, dan dia ada sokongan lah. Jadi COE disokong oleh universiti, COR disokong oleh fakulti. Okay, and then kita ada offshoot lain lah, macam kita ada KKP, kita ada ICOE, Industry Center of Excellence, kita ada dipanggil IG, Integrated Group. Integrated Group ni adalah group multidisciplinary bawah COE. So, the main point dia adalah 3 yang utama lah, COE, COR, FG. Semua ni, COE, COR ni di-audit oleh instrumen high COE. Audit kena buat. Sebab kalau tak audit, macam mana dia kata, dia claim, kami adalah COR terbaik dalam bidang agroekonomi. Contohlah dia kata. Okey, kita audit. Lepas tu dapat markah kan 8%. Contoh. Bukan 80, 8%. Jadi kita kata ni, you kata you pakar bidang agroekonomi ni, tapi markah audit ISOE 8%. Oh, kita apa? 8%. Ulang semester kot, jumpa balik semester depan. Kan? So, kena ukur supaya mereka tahu sebenarnya kriteria dia apa yang sepatutnya kena buat. Sebab tidak cukup dia orang mencanangkan kata kami yang terbaik. Terbaik, ya betul. Tapi apakah ukurnya? Jadi kami gunakan instrumen high COE, kami gunakan instrumen MyRA, kita audit fakulti, kita audit COE, kita meletakkan skor-skor ni transparent. Semua orang nampak semua orang punya skor. Jadi selepas audit, kita akan duduk. Saya personally akan duduk dengan setiap COR ini. Saya TNCPI dengan COR. Okey, ini instrumen. Okey, lemah anda di sini. Okey, apa strategi anda? Apa you nak buat? Macam mana saya boleh tolong? Kesilapan banyak pengurusan universiti, bila dia audit dan sebagainya, dia lebih kepada punitif, menghukum. Oh, apa ni? Kan, apa? Contohlah Prof. Abu ke, Prof. Ali ke, Prof. Samad ke, Prof. apa. Apa dah Prof. Ali, awak punya COR awak teruk ni, tak perform, semua makan 80%, semua betul bentang kat senat semua. Jadi Prof. Ali pun malu. Okay. Yes, dia fail. Tapi isunya, bagaimana kalau portfolio di bawah TNCP akan bantu? Apa RMC akan bantu? Apa ICC akan bantu? Atau RMIC kalau dia bergabung? Apa yang pejabat jaringan akan bantu? Apa yang pejabat penerbit akan bantu? Di kebanyakan universiti awam, cara mentaliti dia punitif. Dia macam seorang profesor uruskan pejabat penerbit contohnya, macam dia supervise student undergrad, postgrad. Oh, mana output? Mana ni? Mana tu? Dia sebagai pengarah patutnya, okey, bagaimanakah PT Jaya boleh bantu fakulti ini? Bagaimana PT Jaya boleh bantu COR ini? So katalah penerbitan dia lemah. Okey, kat mana? Dia kurang rekrutmen ke? Pelajar. Okey, pusat pengajian swasta. Apa strategi? Jadi kesemua PTJ di universiti awam sepatutnya digebelingkan untuk membantu fakulti. Because fakulti itulah jantung research, jantung pengajaran, jantung segala-galanya. Pelajar semua di situ.
So RMC kena bantu. Pensyarah mana tak reti, mohon grant, kena buat coaching. Kena buat coaching, kena buat training, kena buka opportunity. Ada opportunity daripada kementerian, buat sesi one to one mentoring. RMC banyak kerja sebenarnya. Bukan RMC kerja tukar collect data. Okey korang teruk Myra 4 bintang, 3 bintang. Apa RMC buat? Kan? TD di fakulti, macam tu PM Dr. Fazli, dia facilitate lah. Dia identify, okey kita ada kelompok ni pensyarah baru. Macam mana kita nak latih dia? Siapa nak mentor dia? Grant mana? Okey grant ni buka. RMC kena berkata, okey bulan Januari buka grant ni. Bulan Mac buka, takwim dia mana? Okey, kalau nak keluar grant Tore ke, grant apa ke, grant Jepun ke, JICA ke, Sakura ke, dia dah ada takwim. Dia dah beritahu, okey, Sakura ni sesuai, fakulti ni sesuai. Okey, pergi engage. TD dia bantu, namakan calon. Dia bukannya bila buka grant, okey, grant ni dah dibuka. Okey, siapa nak hantar, silakan hantar ke RMC. RMC akan majukan. So RMC dia postman je lah. Kan, apa dia punya build up dia, training dia, groom. Pensyarah kita, to be honest, pensyarah kita tak pandai. Dia ada PhD, tapi dia tak pandai. Dia tak pandai mohon grant. Dia tak pandai pergi industri. Dia pergi industri, dia bercakap industri. Slide dia macam slide Viva. Okay, dia tak reti pitching. So, PTJ ni semua kena digemblingkan lah untuk gerakkan yang tadi tu. Struktur COE, COR dengan FG. So, everybody kena ada satu so-called hierarki, dan hierarki itu didokong oleh semua PTJ dalam universiti lah. Okey, terus ada soalan tadi tu yang COE, COR. Ya. Mantap tu Prof. Nampak gaya Dr. Zarina kita kena pergi berguru dengan UTHM ni. tengok struktur framework macam mana kan. So tadi boleh sila. Prof ada sebut tadi Prof pasal focus group termasuk dalam penilaian tahunan Prof. Macam mana tu Prof? Kita focus group, kita minta dia isi instrumen lah. Kita minta dia isi instrumen untuk kita tengok performance dekat mana lah. Tapi untuk tahun 2021 ni kita tak laksana lagi. Kita baru laksana untuk COR dengan COE. Tapi akhirnya semua grup-grup ni akan diaudit. Diaudit lah Akan diaudit. Supaya kita bukan nak tahu dia markah dia berapa semata-mata bukan nak ranking dia. Kita nak tahu okey, dia lemah di mana. Kekuatan. Di mana kita boleh bantu. Yep. Betul lah Prof. Terima kasih banyak Prof. Masa pun dah melebihi 5 minit ni Prof. Saya just tak apa. Ada kita habiskan chat tu. Yang chat tu dia berusaha type tu kan. At least kita jawab yang chat lah. Dah habis dah. Yang chat tu dah habis dah Prof. Okey. Untuk sebagai penutup lah, saya nak share sikit lah kan tentang Myra lah Prof. Bukan share lah. Just pendapat peribadi saya lah berkenaan dengan Myra. Suasana di universiti. Ada soalan masuk ada Dr. Fazli? Oh, ada last juga, last. Okay. Pingat gangsa. Daripada Dr. Samhani Ismail, Prof, untuk win-win dengan industri, apa perkara yang seharusnya diberi oleh pihak universiti? Diberi. Okey, secara ringkas. Bila pergi industri tu, jangan pergi dengan kehebatan. Pergi dengan kata dengan industri, saya nak tolong industri. Saya ada pelajar. Pelajar saya ni boleh melaksanakan projek-projek pendidikan, apa-apa solution based pada your industry. Okay. So ada dua target di sini. Satu, supaya pelajar kita dapat penadahan. Yang keduanya, untuk industri itu mendapat jalan penyelesaian. Jangan cerita dulu pasal, boleh bagi ni tak, konsultasi ke, contract research ke, apa ke. Buka mulut dengan benda tu, memang industri kata, belum apa-apa lagi, nak duit aku. Kan? Jangan dulu. Jumpa dengan niat murni, at least the first step adalah untuk channel LI. You pergi mana industri, you cakap saya ada pelajar nak pergi latihan industri, nak buat penempatan. You buka dengan tu, semua industri akan buka pintu. Once pelajar dah pergi, you dah kenal orang tu, you dah identify, you boleh check offer dengan dia. Apa masalah-masalah yang dekat industri. Katalah kilang santan dari tu. Kilang santan dekat Senggarang tu kan, UTHM. Katalah saya punya pengarah RMC pergi. Dia akan pergi, mungkin dengan LI, fakulti dia, mechanical ataupun awam dan sebagainya. Tapi lepas tu dia akan tanya, do you have any problem tak yang kita boleh work together to solve problem? Oh, kami ada problem recruitment. Jadi bila recruitment, dia panggil lah staff daripada fakulti pengurusan. Oh, kami ada problem tentang mechanization. Oh, panggil lah mechanical.
Oh, kami ada problem pasal structure building. Oh, panggillah awam. Kami ada mesin yang nak modify. Oh, panggillah budak-budak diploma. Diploma dia hands on kan. So, buka channel dulu. Tapi bukan untuk awak tau. Untuk Uniza. Jadi bila datang apa saja peluang, insya-Allah awak pun ada peluang. Tapi salurkan peluang tu. Jadi Uniza naik. Uniza yang akan diangkat. Jadi insya-Allah awak punya opportunity tu, katalah awak pergi industri tu gebang-gebang semua betul buat collaboration, tak ada satu pun kena bidang awak, tapi kena bidang orang lain. Tak apa, alhamdulillah. Kan, mungkin awak pergi industri lain, tapi sekurang-kurangnya kita dah bantu warga kita, rakan kita, universiti kita, dan paling penting sekali, pelajar kita. Because at the end of the day, akhirnya itu hakikat kewujudan kita, institusi pengajian tinggi. Okay? Alright. Ada soalan sagu hati lah pula Prof dekat chat. Oh, okey. Ini dapat sagu hati tadi gamsa. Pada pendapat Prof, Universiti Awam daripada Dr. Aida Prof Pada pendapat Prof, Universiti Awam mana yang telah berjaya melaksanakan research cluster dengan efisien yang boleh jadikan contoh atau benchmark di Uniza Prof? UTHM salah satulah tu. Okey. Saya secara jujurnya jawab tak ada. Bukan tak ada berjaya macam mana tau. Dia macam contoh USM. USM dulu dia antara awal yang buat. Masa tu zaman Tan Sri Zul. Tapi lepas tu dia dah tukar NC, dia tukar. Okay. So bila nak kata berjaya, sekarang berjaya, kalau USM saya boleh katakan tak berjaya lah. Because dia ada perubahan pucuk pimpinan, dia ada perubahan tentang dia punya structure dan sebagainya. Apa yang saya boleh katakan, model terbaik untuk Uniza adalah whatever works for Uniza. Mungkin you ambil aspek ni daripada UTHM sikit, you ambil aspek ni daripada USM sikit. Pada masa USM yang hebat zaman Belanta tu, mungkin you ambil daripada UTM sikit. Okay. What saya selalu cakap dengan PM Dr. Fazli lah, saya always dalam Myra ni, I give you example of best practice. You ambil because culture Uniza tak sama. Unik bidang. So untuk menjawab soalan tadi tu, pick the best of model-model yang ada yang untuk kita customize untuk Uniza. And then bagaimana nak tahu dia berjaya ke tidak? Bila benda tu berjaya di Uniza lah. So that's the answer lah. You customize. Okay. Okay Prof. Saya rasa itu je masa yang kita ada Prof. Dah lebih 10 minit. Minta maaf banyak-banyak Prof. Sebagai penutup Prof, saya tertarik dengan apa yang Prof sebut tadilah tentang audit tadi. Sebenarnya kita bukan nak kira markah kan, tapi kita nak cari ke mana kelemahan kita, kat mana kelebihan kita nak exploit lah. Nak tampung kelemahan, nak exploit kelebihan kita kan. Benda ni sama lah dengan mana-mana rating, measurement yang ada kat Malaysia, termasuk Myra lah Prof. Myra, roh dia tu sangat mulia sebenarnya. Nak bantu universiti tahu di mana dia berada dan apa yang perlu dia perbaiki. Tapi ended up selalu is a game lah Prof kan. We'll ended up looking at each and every KPI, cari loophole, cari vulnerability dan hit dekat situ, exploit the formula and everything. Ended up is a numbers game lah. Saya 9 tahun main benda ni Prof. Tapi bila balik kat universiti kita cubalah. We are not going for quality. We are going for quantity. Tak apalah Myra kat mana pun. Yang penting kita boleh pergi dengan bermaruah kan. Tapi bila keluar result, KPT duduk memomokkan ranking dengan rating dengan QS-nya. Jadi top management pressure. Last kali pergi kepada RMC, pergi kepada top down. Ended up kita memang mengejar KPI lah kan. Mengejar numbers. We hit for the quantity lah. So sebagai nasihat penutup daripada Prof lah untuk universiti muda macam Uniza, Myra is not our game Prof. Myra terlalu komprehensif. Kami ni baru, orang kata baru MyV. Nak banding UTM dah Ferrari. Tapi nak berlumba bersekali. So kami ended up beli enjin turbo letak dalam body MyV. Tak larat nak bawa body lah. So apa nasihat Prof lah antara quantity, quality and the game numbers Prof? Okay, dia yalah, apa saya cakap pun dia bergantung pada pucuk pimpinan lah, macam mana pucuk pimpinan bawa. And kita lah, daripada saya, kalau saya secara jujurnya saya nak pergi balik kepada roh universiti tu. Mungkin pada masa ini Uniza belum lagi 6 bintang Myra. Belum 5 bintang.
Tapi adakah kita dah cuba? Kan? Kalau nak kata 6 bintang baru masuk syurga, memang tak masuk syurga dah. Lagi ramai orang miskin daripada orang kaya. Kan? Abdul Rahman, yang kita canang-canang, kita kena jadi macam Abdul Rahman Auf. Abdul Rahman seorang tu je. Yang lain tak pun. Jadi, kita kena jadi macam UTM, jadi macam UM. Dia seorang tu je dengan circumstances yang membolehkan dia jadi macam tu. Banyak faktor-faktor lain, sejarah dia dan sebagainya, kan? Kedudukan dia di Kuala Lumpur dengan bersama puncak kerusi-kerusi kuasa dekat dengan Putrajaya, kan, legacy dia. So kalau mana-mana top management akur tentang roh institusi itu sendiri dah balik asal. So M-Tone macam contoh teknikal. Saya bila masuk tu saya akur kepada roh itu. Roh kepada M-Tone tu, yang kita nak provide TVET, kita pelajar kita majority B40. Kita nak apa sebenarnya? Kita nak ranking tinggi-tinggi. Pelajar kita keluar tak ada kerja, buat apa? Okay, jadi kena balance kan benda tu. Top management kena faham and then kena tahan sikit lah. Kan, memang pressure turun kan. Menteri dia politik. Dia apa-apa pun dia nak positif kan. Apa-apa pun hidup dia berkitar tentang 5 tahun pilihan raya tu. Kan, tak kira lah daripada mana blok kepimpinan politik pun, sama ada pembangkang ke kerajaan ke, sama ada dulu BNPH. Dia tak kisah, dia memang politician, dia akan bergerak tentang 5 tahun. Itu, kalau dia tak ikut macam tu pelik pelik lah kan. Okay, so top management kena faham, kena akur and then dapatkan buy-in kepada why, kenapa kita buat ni. Banyak orang kata, okay kita kena buat Myra. Boleh tanya balik kenapa Myra? Kenapa? So kalau kita boleh balik pada isu kenapa, which is kenapa kita buat, kita balik pada kiblat itu. Kalau macam M2 Mutation ni, pelajar kita, industri TVET. So kita akan dapatkan yang terbaik daripada staff kita. And then, kita belum sampai 6 star. Mutation pun tak sampai. Tapi bukan kata kita tidak terbaik, kita sudah menjadi yang terbaik dengan keadaan yang kita ada sekarang ni. Kan, kalau nak kira yang terbaik kan, kalau nak kira hebat 6 star Abdul Rahman Auf kan, kalau compare Abu Zar Al-Ghifari memang jauh. Kan, Ibn Abbas bukan ada harta pun. Dia kan, kalau ikutkan banyak. Jadi jalan ke syurga tu banyak. Sama juga jalan ke top performing university tu banyak cara. Tapi persoalan dia, adakah kita dah buat cara itu? Kalau belum sampai tak apa. Kena cakap dengan top management. Relax lu be. Kan, kita dah buat sampai dah tekan dah ni kan. Takkan dah sampai terbalik MyV ni kan. Ada. Dr. Zarina dengar. Saya pegang ayat Prof. Kita kena kembali pada roh kita. Betul Prof. Itu yang. Ya, kena kembali kepada roh kita. Pada roh kita. Tapi bila keluar akhir tahun keluar ranking bergegar Prof. Sekejap aja. Masa gegar tu kan bacalah Ruqyah. Prof, saja nak share. Sebelum ni saya jadi timbalan perkomersialan kan. Dan jadi lagi payah jugalah nak dapatkan perkomersialan. Tapi seolah-olahnya kalau tak dapat produk dikomersialkan, maknanya saya yang fail. Saya yang dipersalahkan. Itu yang saya sangat stres. Kita macam rasa macam universiti sebab perkomersialan tu produk kan tinggi markah dia. Itu yang menjadikan betul. Tapi nak ulas sikit lah. Produk komersial tu dia bukannya kerja Dr. Zarian seorang. Dia kena tengok polisi, garis panduannya macam mana, klien kita macam mana, apa kita punya economic circumstances keliling kampus. Lepas tu adakah polisi tu membolehkan, membenarkan. Lepas tu bila sebut license ni nak komersial macam mana, dilesenkan, dijual. Lepas tu kan kita sibuk cana nak produk komersial. Adakah pensyarah-pensyarah kita dilatih untuk mengeluarkan produk? Adakah dia dilatih untuk jadi inovatif? Adakah dia ada masa untuk inovatif? Pensyarah UTHM ada setengah saya tengok mengajar satu semester 5 subjek. 5 subjek satu semester, dia kata nak makan pun tak sempat dia kata. Saya kata orang macam ni you nak suruh dia inovatif kan, makan pun tak sempat. Jadi dia banyak faktor Zarina. Beban pensyarah, circumstances, bidang. Nak suruh ustaz-ustaz keluar produk apa? Kan, takkan nak keluar buku panduan haji dan umrah. Kan? So, again lah, dia ini kena pergi Terengganu ni. Kita sembang panjang ni. Tapi jawapan dia tak fair. It's not a single person punya ni. It's a whole ecosystem. Betul. Punya ni. Dan jawapan dia Dr. Zarina kena tahan. Kalau tak tahan baca Ruqyah.
Okey, nanti kita jumpa lagi lah Prof. Bincang-bincang. InsyaAllah, insyaAllah. Ini Prof lah ni yang letak commercialization markah tinggi sangat dalam era Prof. 3 markah Prof. Bertungkul lumuh nak dapat tu. Kejar juga tu. 20,000 cari 20,000 nak dapat 3 markah. Dapat 3 markah. Itulah pasal saya ada saham jugalah kat situ. Saya tak nafikan lah. Tapi tak apalah, insyaAllah. Kalau tak dapat 3 markah, dapat 97 kan? Dapat. InsyaAllah. Tak apa. Dr. Zarina dia baca rukiah lah lepas ni insyaAllah. Tak apa. Saya iringi dengan doa, insyaAllah. Okey, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Prof atas perkongsian dan celoteh Prof bersama kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua yang bersama kita pagi ini mendengar segala ilmu dan perkongsian pengalaman daripada Prof. Susah nak dapat peluang ni. Prof sibuk ni. Saya nak dapatkan Prof ni booking sebulan lebih ni. Sebulan lebih nak dapat pagi ni. Mujur Prof tak cancel. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah Prof, kita akan jumpa lagi di lain waktu Prof. Saya sangat berminat lah tengok cara Prof implement focus group dekat UTHM tu. Saya rasa mungkin kita kena pergi sana tu. Kak Ina kena belajar tengok dia punya audit tu. Sebab kami tak biasa dengan audit high COE ni. Sebab Uniza tak ada high COE kan. So dengar macam menarik lah supaya cluster dan research group kita ni ada signifikan. Ada pengukuran, ada pelaporan, and then orang akan buat lah. Itu bagus lah sebenarnya. Ada impact lah kan yang diukur. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih kepada semua. Terima kasih juga kepada RMC atas kerjasama pada pagi ni. Kak Ina ada apa-apa kata-kata penutup Kak Ina? Tak ada apalah. Jadi saya bagi pihak RMC ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Prof. Dan insyaAllah kita pergi lagi lah kat UTHN. Memang UTHN tu memang tempat saya belajar dulu juga. Nanti insyaAllah lah kalau boleh-boleh jalan lepas ni. Banyak ilmu yang kena cari ni. Betul. Terima kasih banyak Prof. Boleh. Jemput dah datang. Ni kari kambing 40 hari, insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Prof. Kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Prof.